Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pengiraan kos. Okey. Tajuk ini terdapat dalam buku teks kamu unit 3, pengenalan kepada teknologi. Okey, kita kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan kos. Kos ialah jumlah duit yang dikeluarkan untuk sesuatu perkara. Contoh, kita hendak pergi bercuti. Bercuti ke mana? Kita hendak bercuti ke Port Dickson, contoh. Maka untuk kita pergi bercuti di sana, kita kena fikirkan bayaran yang kita perlu keluarkan. Contoh di sini, kita perlu keluarkan bayaran sewa hotel. Kita akan duduk di hotel tersebut, maka kita perlu bayar. Itu satu-satu kos. Yang kedua, kita juga fikirkan kos perjalanan kita. Sebagai contoh, kita perlu mengeluarkan kos minyak kereta yang kita gunakan. Yang akhir sekali, kita juga fikirkan tentang kos makan dan minum kita sepanjang percutian kita. Kita kan tak masak di rumah, maka kita perlu pergi ke kedai untuk membeli makanan sepanjang kita punya percutian. Duit-duit yang kita keluarkan tadi, contohnya sewa hotel, duit minyak dan makan dan minum, itulah kos ataupun jumlah duit yang awak perlu keluarkan untuk bercuti, contohnya di Port Dickson. Okey. Tapi apa kaitan kos dengan projek yang kita bakal buat? Kos ni ialah bayaran ataupun jumlah duit yang kita keluarkan untuk hasilkan sesuatu produk. Seperti mana kita nak hasilkan kotak pensel kan? Maka kita perlukan bahan-bahan. Contoh bahan-bahan yang kita perlukan ialah benang, kain dan juga zip. Okey, kesemua ini memerlukan duit untuk kita beli ataupun kita dapatkan bahan tersebut. Jika kita ingin yang baru, kita kena belilah. Kita kena pergi kedai, beli benang yang kita suka, kita pergi kedai kain, beli kain yang kita suka dan zip warna yang kita suka. Kesemua ni memerlukan duit. Maka itulah kita panggil sebagai kos. Okey, mari kita lihat. Okey, di sini kita nak menghasilkan kotak pensel. Makanya apakah kos-kos yang kita bakal keluarkan? Selalunya untuk mengira kos, kita letakkan di dalam bentuk jadual seperti di bawah. Okey, di sini kita tengok yang pertama. Kita memerlukan benang. Okey, harga benang yang dijual di pasaran ataupun di kedai berharga 50 sen. Contohnya kamu perlukan satu benang. Kuantiti ini ialah jumlah barang yang kamu perlukan. Contohnya kamu perlukan satu benang. Maka jumlah duit yang kita keluarkan untuk benang ialah RM1 50 sen darab dengan 1. Maka jumlah dia ialah 50 sen. Okey, mari kita lihat yang kedua ialah zip. Zip di sini. Zip harganya di kedai ialah untuk satu zip ialah RM2. Awak perlukan satu zip. Maka jumlah keseluruhan ialah RM2 didarabkan dengan 1. Maka menjadi RM2. Okey, mari kita lihat pada kain. Okey, contoh kain. Okey, kain di sini berharga RM1 semeter. Contohnya RM1 satu lah. Okey, tapi awak perlukan 2 meter ataupun 2. Maka di sini awak perlu darabkan RM1 didarabkan dengan 2 menjadi RM2. Maka kita dapat dah jumlah setiap satu perkara ini, bahan ini. Maka kita perlu tambahkan semua sekali, iaitu 50 sen tambah dengan RM2 tambah dengan RM2 menjadi RM4.50. RM4.50 ini merupakan kos ataupun jumlah bayaran yang murid-murid perlu keluarkan
jika murid-murid nak hasilkan satu kotak pensel. Kenapa pentingnya kos bahan ini? Contohnya, murid-murid ingin menjual kotak pensel ini, maka murid-murid akan tahu, okey, nak hasilkan dia kena keluarkan duit RM4.50. Maka harga yang murid nak jual kepada orang ataupun pelanggan tu mestilah lebih daripada RM4.50. Sebagai contoh, mungkin murid-murid boleh jual dalam RM6 ataupun RM5. Jikalau murid-murid jual kurang daripada RM4.50, contohnya murid-murid jual RM2, maka murid-murid rugilah sebab duit yang dikeluarkan untuk hasilkan produk itu lebih banyak berbanding duit yang kita dapat jika kita jual kotak pensel tersebut. Maka murid-murid perlu fikirkan jumlah kos untuk menghasilkan sesuatu perkara. Okey, sekian, terima kasih.